Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi di Sembang-Sembang ASMB untuk kita sama-sama belajar macam mana nak menguruskan kewangan kita dengan lebih baik, mengurus perbelanjaan harian, mengurus hutang, mengurus pelaburan, pewarisan dan macam-macam lagi supaya keadaan kewangan kita selesa dan kukuh. Kami hari ini bersama tetamu istimewa untuk kita kupas tajuk Saya Hidup Untuk Hari Ini. Kenapa perlu menyimpan dan melabur untuk masa depan? Mari kita tanyakan selebriti terkenal Yana Syamsuddin. Assalamualaikum Yana. Waalaikumsalam. Sihat? Sihat alhamdulillah. Jumpa lagi kita. Ya, terima kasih Yana. Sudi bersama kami. Kita nak bincanglah ni. Macam mana rata-rata orang rasa penat-penat bekerja, nak enjoy. Kenapa pula kita nak kena simpan untuk masa depan? Kan kita mati, orang lain yang dapat menikmatinya. Apa pandangan Yana tentang keadaan ni? Ya, saya faham pasal kita hidup hari ni je. Kalau ada, kita gunalah apa yang ada kan. Ya, kan? Sebenarnya kalau tanya Yana tak sokong lah. Tak sokong, tak setuju. Jadi tak sokong. Tak sokong. Sebab apa kita kena beringat lah. Kan kita beringat pasal kalau dalam agama kita pun kita kena ada saham akhirat juga kan. So saham juga. So samalah kita. Memang ada anak-anak muda kita sekarang yang lifestyle dia orang terpaksa dia orang ada peer pressure. Di mana dia orang terpaksa bila dia tengok laman sosial ke apa yang ni memang kita tak nak elak. So dia tengok lifestyle orang lain yang perlukan ada benda mewah ataupun ada benda dia kena beli juga untuk tunjukkan untuk dapat masuk komuniti tersebut. So that's why benda tu jadi pressure dalam hidup dia dan dia perlukan duit banyak, dia orang spend. Okay, so contohnya macam Yana kalau yang nak ambil pekerja, yang nak ada masukkan dalam interview saja nak tanya nak gaji berapa, and then kenapa you nak kena amount tu kan. Nanti dia orang cakap tak, memang cost living dia orang memang tinggi. Kadang anak muda saja yang baru nak bekerja 3,000 ke atas dia minta sebab dia kata saya punya air saja kalau saya order RM12. Aduh. RM9. So bagi kita macam mahal kalau berbanding kita dulu. Tapi kita tak salahkan mereka sebab itulah dia orang punya pandangan dia orang, trend masa kini kan? Mungkin juga keluarga dia orang mampu, memang dia orang dah biasa dalam keadaan berbelanja macam tu. Tapi kalau mampu tak apa, tapi saya tercakap budak muda mungkin dia orang kurang ilmu. Dia orang tak tahu macam mana akan datang dia orang akan hadapi. Sebab dia orang muda kan, dan dia orang mungkin tak sediakan payung. Rasa lagi kesusahan, dia orang tak tahu. Dan mungkin dia rasa kalau dia susah, mak bapak dia orang masih boleh tanggung. So sebenarnya itu adalah fikiran yang dia orang kena ubah. Sebab macam mana pun dia orang akan berdikari. Bila dia orang dah dewasa nanti dia perlukan guna duit sendiri apa semua. So dia orang kena tahu kat mana dia orang kena letak duit dia orang dan simpan. Dekat mana dia orang nak melabur. Tapi itulah kehidupan kita ni bukannya sama je kan, bukan selalu senang je sentiasa kan. Katakan nanti kalau ada kecemasan, lepas tu kita tak ada simpanan, tak ada wang pelaburan, siapa nak tolong kita? Sebenarnya kalau kita meninggal pun kita perlukan duit juga untuk menguruskan. Bukan banyak, tetapi kita perlukan juga. So kita nak keluar saja pun kita perlukan duit. Sekarang ni apa semua duit. Bukan kita jadi hamba duit, tapi kita kena bijak macam mana kita nak menggunakan duit tu. Macam itulah kan. Ada ke Yana pengalaman sendiri ke, pengalaman kawan-kawan ke, macam mana apabila saat ditimpa kesusahan tu, siapa yang nak tolong kita? Okay, so sebenarnya Yana ada kenalan Yana ada cerita yang Yana nak kongsikan pada semua. Yana ambil dia punya pengalaman tu juga sebagai tauladan Yana. Okay, so Yana seorang kenalan, dia kerja, gaji dia bagus, RM5,000. Gaji dia memang besar. Lepas tu dia dah kerja sekian lama, dia kata dia nak berhenti. So bila kita orang berbual, saya tanya kenapa nak berhenti. So dia kata dia nak fokus dalam perniagaan. So masa tu Yana tanya dia saving ada banyak tak? Sebab kita ada pengalaman berbeza. Kita punya disiplin kita pun, vision kita berbeza. So dia tanya dia ada cash yang banyak, dia kata ada, boleh buat. So dia begitu yakin yang dia nak melabur duit dia yang ada itu pergi ke perniagaan. Maksudnya dia jadi peniaga lah. Jadi usahawan lah. Sebab tak salah sebenarnya. Meniaga pun adalah satu tempat pelaburan juga. Tetapi jadi ke tak jadi itu tak tahu, dan cepat atau lambat atau selamat atau tidak. Macam tu. So dia pun buat. So dalam
tak silap Yana dalam setahun lebih ya, tiba-tiba perniagaan dia tidak lancar seperti yang dirancangkan. So saya rasa dia ada masalah bila kita berjumpa balik. So sebelum tu Yana tanya dah kan, ada tak ASB ke? Ada tak simpanan ASB ke? Ada simpanan tabung haji ke? Apa ke? Yana tanyalah. Dia kata tak ada benda tu. Tidak cukup dan tidak banyak. So tidak ada cash reserve untuk dia bantu perniagaan dia untuk backup lah kata orang, backup. So end of day benda tu dia dah ada bebanan hutang pula dengan bank. So bila kita nak, sebagai kawan kita nak bantu, bila kita buat balik, bila kita kira balik, kita tengok balik perancangan, saya rasa dia kena start daripada zero balik. Jadi kita agak rugi sebab bila umur kita meningkat 30 lebih ke apa semua, kita start daripada kosong. Dia jadi macam agak pressure lah kalau keluarga tak membantulah. So kalau keluarga kita kaya tak apa. Kan? Itulah dari Yana cerita ni, kami rasa Yana ni memang bijaklah mengatur kewangan. Dan memang Yana pun dah lama melabur dengan ASB katanya. Betul? Ya, betul. Yana melabur daripada umur 19 tahun. Dari 15 tahun. Ya. Dan macam mana Yana menggunakan pelaburan ASB tu dalam kehidupan? Adakah untuk perniagaan atau macam mana? Kalau Yana boleh kongsi dengan penonton kita. Pada dasarnya memang betul Yana buat simpanan unit saham ni kan, ASB ni, sebab satu, pada ketika itu Yana tak ada KWSP dan so untuk pencen tak ada. Betul. Kita tak ada pencen. So Yana fikir kita buat. Nanti kalau kita sesak, Yana adalah tempat yang kita simpan dan melabur dan bertambah, tak pernah berkurang lah. Alhamdulillah. So pengalaman Yana sendiri yang tak best lah kan. Yana pernah juga ditipu dalam perniagaan, which is Yana perlukan duit yang dalam kadar segera. So Yana fikir Yana tak nak pinjam kat mana-mana. So Yana keluarkan Yana punya dividen dekat ASB lah. Alhamdulillah lah. Tu yang cakap pentingnya kita kena ada cash reserve. Macam itulah. Jadi bila sesuatu benda terjadi tu, adalah backupnya tu tadi. Betul. Kan? Betul. Okey, dalam Yana kehidupan sebagai selebriti dan juga usahawan ni, macam mana Yana menguruskan kewangan Yana, mendisiplinkan diri? Melabur dan menyimpan pun tapi dengan keluarga dan anak-anak, masa kita nak menikmati kehidupan, macam mana agaknya ada tips ke kan untuk penonton kita? Dia betul. Macam ni nak cakap semasa kita bujang, masa itulah kita simpan banyak. Kita letak duit kita melabur ke tempat yang kita tahu mana selamat. Setakat ni nak cakap terus terang, ASB paling selamat sebab ni Ana buat sendiri, bukannya dibayar untuk bercakap. Tiada paksaan. Dan Ana dapat tahu ASB adalah satu unit saham yang dividen dia, bayaran dia kadar tetap. Tak ada di mana-mana dunia. Tak ada lagi, hanya di Malaysia sahaja dan dikhususkan kepada Bumi Putra. Kalau kita tak ambil peluang ini, kita rugi. Bayangkan kalau bangsa lain yang ambil, saya rasa dah penuh dah slot tu. Lagi satu, kalau kita melabur di satu tempat iaitu PNB, iaitu kita tahu dekat mana, contoh Amanah Saham Bumi Putra. So diorang PNB akan laburkan di satu tempat dan dia mungkin akan mensyariahkan tempat pelaburan tu. So ini adalah kita punya, orang kata, tanggungjawab kita, orang Bumi Putra. So kita kena tahu kat mana kita nak letak duit. Baguslah Yana ni jadi ikon je lah kan. Ikon pelabur. Jadi kita punya episod 10 minit ni dah sampai ke hujung. Baiklah. Kalau Yana boleh tinggalkan pesanan ringkas saja untuk penonton kita, silakan. Untuk adik-adik semua, kepada siapa yang sedang mendengar, walaupun RM10, jangan cakap Yana ni artis banyak duit. Tak. Yana start daripada 19 tahun, Yana start daripada sikit juga, masuk walaupun RM10, bukalah akaun sebab RM10 sahaja. Dan kita kena ada emergency, kita kena emergency saving, simpanan selama 6 bulan. Kalau kita nak selesa sedikit lah, tak ada sesak apa-apa, sebab kita tak tahu apa akan datang, mungkin kita dibuang kerja, mungkin kita sakit, kita kena ada saving belanjaan tu 6 bulan. Ingat yang kita nak pesankan dekat semua orang. Yana, terima kasih bersama kita hari ini. Yana pun dah kongsikan tips dengan para penonton kan, macam mana kita nak beringat
dan membina pelaburan untuk masa susah yang tak tahu bila datangnya. Betul. Kan? Terima kasih Ana. Dan Sama. terima kasih kepada anda semua bersama kami di Sembang-Sembang ASMB. Selama 3 musim dah kita bersiaran. Kita sama-sama menimba ilmu macam mana nak mengukuhkan keadaan kewangan kita supaya dapat hidup selesa. Jadi kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Bukan sembang, sebarang sembang. Ini Sembang-Sembang ASMB untuk kita hidup senang, insya-Allah. Janji jumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum.